Alright, Assalamualaikum and welcome back guys. Kecoh sepanjang minggu lepas. Cuma kali ni kecoh dia lain sikit. Bukan disebabkan oleh orang lain ataupun individu lain. Kali ni yang kecohnya, yang viralnya adalah diri aku sendiri yang tiba-tiba sekali lagi viral. Semuanya gara-gara satu stesen TV ni yang entah kenapa tiba-tiba pada suatu pagi sedar-sedar je nak bangun sahur penuh inbox aku. Rupanya dia orang kembali re-upload satu video, satu konten conversation antara aku, Ben serta Ellie suatu ketika dahulu. Jadi dekat sini aku tak tahu apa salah aku dekat dia orang, apa dosa aku sampai dia orang sanggup korek balik tengah-tengah pagi, cari balik konten-konten lama supaya benda ni boleh dijadikan topik. Boleh jual lah konten ni sekali lagi dekat media sosial. Tapi persoalan terbesar dia mengenai isu ni adalah, betul ke benda ni sebenarnya tak logik? Dan betul ke kalau kata kita main dekat liga luar, tim kita tu tak boleh lagi bersaing dekat Liga Juara-Juara Asia? Kalau diorang tak main Liga Malaysia, diorang nak main kat mana? Maybe boleh propose Thailand? Maksud kau join liga lain? Liga yang tahap liga yang lebih tinggi. So, berkenaan dengan video viral ataupun statement viral yang aku keluarkan beberapa tahun lepas. Dalam satu segmen yang sepatutnya selama 15 hingga ke 20 minit, tiba-tiba diorang edit pergi cut pula kurang daripada 1 minit, viralkan pula dekat TikTok. Dekat sini aku nak jelaskan 3 poin penting untuk korang faham apakah sebenarnya konteks perbualan sebenar aku, Ellie dan juga Ben pada ketika itu yang membawa kepada cadangan aku tersebut. Cuma sebelum kita start, aku nak disclaimer awal-awal, ini adalah sekadar pendapat peribadi aku semata-mata, tak berniat untuk menjatuhkan mana-mana pihak, tak berniat untuk menjilat mana-mana pihak sekalipun. So, yang pertama sekali perlu korang faham, pada ketika itu JDT sebenarnya ada performance yang sangat-sangat teruk lah dekat saingan ACL. Selepas sahaja tamat saingan ACL pada tahun tersebut, TMJ ada keluarkan satu statement seolah-olah macam kecewa lah dengan fan-fan pasukan JDT yang macam tak appreciate langsung apa yang diorang dah capai selama ni. Duk minta buang jurulatih, minta Mora out bagai, seolah-olah macam Mora ni langsung tak ada jasa pada pasukan JDT. Pada ketika itu TMJ juga ada cakap fan-fans JDT ni seolah-olah macam tak realistik. Tim baru nak up, tim baru beberapa tahun bersaing dalam saingan ACL, dah minta untuk sampai ke final bagai. So pada ketika itu sebenarnya TMJ pernah luahkan rasa kecewa dia terhadap fan-fans pasukan Johor waktu tu. Perkara kedua yang korang perlu faham, konteks perbualan kita orang pada ketika itu adalah apa sebenarnya lagi alternatif yang boleh dilakukan oleh TMJ ataupun pasukan JDT sendiri sekiranya tim-tim yang ada dalam Liga Malaysia lain ni gagal untuk terus majukan pasukan, terus memberikan saingan week in week out untuk JDT, terus improve performance bila pergi ke saingan ACL nanti. Dan last sekali geng, pendapat aku pada ketika itu tak berniat langsung untuk menghalau pasukan JDT, pasukan terbaik yang ada dalam Liga Malaysia, untuk halau diorang ni keluar main dekat Liga luar. Pendapat aku pada ketika itu sekadar apa lagi yang mampu dilakukan oleh TMJ untuk pasukan JDT supaya diorang ni mendapat saingan yang lebih kompetitif. Dalam masa yang sama, apa yang mampu dilakukan lagi supaya fan-fans lebih appreciate. Waktu tu seolah-olah menang 8 kali title Liga Malaysia ni macam tak cukup, diorang demand lebih nak pergi jauh lagi dekat ACL. Cuma aku mengakui aku sedikit naif mengenai pendapat tersebut. Aku tak memikirkan soal jarak, soal duit bagai. Tapi JDT ada isu ke berkenaan dengan duit? Saya tak ada isu pun. So selepas beberapa tahun video tersebut went viral dekat media sosial, habis korang semua panggil aku Mamat Liga Thai. Baru-baru ni TMJ ada keluarkan kenyataan mengenai perkara tersebut selepas diajukan benda ni oleh wartawan Astro waktu tu. Kita sebut pula. Yang mana aku agak pelik, seolah-olah macam tak ada benda lain nak tanya. Kenapa kena pakai statement aku juga untuk mendapatkan pendapat daripada TMJ? Carilah benda lain. Tapi tak apalah, benda tu tak penting sebabnya dah tanya dah pun kan. Kita layan je lah. TMJ dengan seluruhnya menyatakan perkara ni seolah-olah macam tak logik. Apa kau pernah tengok ke Real Madrid ataupun Juventus beraksi dalam saingan EPL? Kat sini Tunku minta maaf, ini sekadar pendapat saya secara peribadi, saya minta maaf sangat-sangat. Tapi seperti mana yang Tunku pernah minta fan-fans JDT supaya be realistic, sama juga untuk isu ni pun saya minta Tunku serta fan-fans JDT dekat luar sana tenang, sabar, jangan marah sangat dekat aku, be realistic geng. Adil ke sebenarnya untuk bandingkan pasukan JDT dengan gegasi-gegasi bola sepak yang disebutkan oleh TMJ tersebut? Sedangkan TMJ sendiri mengakui pasukan-pasukan yang ada dekat Korea Jepun ni pun teknologi diorang jauh lebih baik berbanding pasukan JDT. Seterusnya, adil ke untuk bandingkan Liga M dengan Serie A, Bundesliga serta La Liga W? Sebagai contoh, dekat La Liga, Real Madrid masih lagi dicabar setiap musim oleh Barcelona serta memiliki pasukan-pasukan lain contoh macam Villarreal, Valencia, Sevilla serta Real Sociedad yang saban tahun mampu memberikan cabaran yang sangat-sangat sengit terhadap pasukan Real Madrid. Dekat Bundesliga memiliki RB Leipzig, Borussia Dortmund, ada juga Bayern Leverkusen serta tim-tim kecil lain yang mampu
untuk kejutkan pasukan Bayern setiap tahun. Sama juga dengan apa yang berlaku dekat Serie A terhadap Juventus. Masih lagi disaingi oleh tim-tim Inter Milan, AC Milan serta Napoli sekarang ni yang sangat-sangat meningkat naik. Kau tengok apa yang berlaku sekarang ni. So perbandingan tersebut aku rasa tak realistik lah, sebabnya tim-tim tersebut masih lagi dicabar dalam liga diorang sendiri. Kalau kata diorang menang dengan poin yang besar pun, sebenarnya diorang tetap ada game yang diorang kalah satu-satu season tu. Kelebihan diorang bukan sekadar mampu untuk menang dengan gap yang besar. Diorang sebenarnya lebih kepada konsistensi dalam liga. So dekat sini, adil ke kita nak bandingkan liga-liga besar dekat Eropah ni dengan Liga Malaysia yang masih lagi sampai hari ni ada isu gaji? Sebab itulah sebenarnya kenapa waktu tu aku sekadar memberikan cadangan aku dekat liga jiran kita, iaitu Thailand. Aku tak cakap pun pergi main dekat EPL. Lagilah fans suka kan? Nampak? Next, mengenai persoalan, betul ke kalau kata kita main dekat liga negara luar atau foreign league ni, tim kita tak boleh lagi mewakili negara kita bersaing dekat Liga Juara-Juara Asia ataupun Liga Juara-Juara mana-mana benua sekalipun lah. Aku tak nafikan kalau kata kita tengok sejarah Liga Malaysia kita ada Lions 12 menang Liga Super tapi tak mewakili Malaysia pun. Sama juga dengan apa yang berlaku dekat liga jiran kita iaitu Singapura, Albirex Niigata, DPMM Brunei menang 10 kali Liga Singapura pun diorang tak mewakili Singapura dekat Liga Juara-Juara Asia. Itu aku faham dan aku tahu, aku faham benda tu. Jangan marah, sabar dulu dengar explanation aku. Tapi cuba pula korang tengok lebih jauh. Kita tengok benda yang lebih realistik dekat luar negara kita. Sebagai contoh, tim-tim yang bersaing dalam MLS yang datangnya daripada negara Kanada. Apakah sebenarnya yang pernah berlaku kepada pasukan-pasukan yang mewakili Kanada tapi bersaing dalam Major League Soccer anjuran Amerika Syarikat? Sebagai contoh, Toronto FC, sebuah pasukan yang asalnya daripada Kanada, yang masih lagi bersaing, masih lagi compete dalam satu liga yang dianjurkan oleh Amerika Syarikat, iaitu Major League Soccer. Untuk pengetahuan korang, pada musim 2017 pasukan Toronto FC memenangi treble man. Diorang bukan saja memenangi MLS Cup anjuran Amerika Syarikat, Supporters Shield, satu lagi tournament yang berasaskan kiraan mata. Siapa poin lebih, dia lah julang piala tu waktu hujung musim. Tapi pada masa yang sama juga, diorang turut memenangi Canadian Championship 2017 yang melayakkan diorang untuk mewakili Kanada ke saingan CONCACAF Champions League musim seterusnya. So selepas melalui musim yang cukup mencabar dekat Major League Soccer serta beberapa tournament lain yang dianjurkan oleh Persatuan Bola Sepak Amerika Syarikat ni, Toronto FC pada musim berikutnya iaitu pada tahun 2018 berjaya menjadi runners up dalam CONCACAF Champions League weh. Benda ni sebenarnya turut diakui oleh Presiden Toronto FC sendiri yang mengatakan persaingan dekat MLS ni lah sebenarnya yang membawa kepada kejayaan diorang pada tahun tersebut, sambil tak tolak tepi kehadiran player-player penting dalam Toronto FC waktu tu. Contoh macam Sebastian Giovinco, player yang kecil-kecil tu turut membantu performance diorang waktu tu. So bagi aku, apa yang dilakukan oleh Toronto FC serta beberapa pasukan yang masih lagi mewakili Kanada tapi bermain dalam MLS ni adalah contoh terbaik apa yang aku cuba sampaikan pada ketika itu. Sebabnya kalau kita tengok, Kanada bukanlah negara yang memiliki populasi rakyat yang ramai. Tim-tim yang ada dalam liga dia pun tak adalah banyak mana. Liga dia langsung tak kompetitif. Aku rasa inilah perbandingan yang paling tepat kalau kata kita nak buat, ataupun contoh yang paling tepat aku boleh bagi setakat ni. Sebabnya selepas penjelasan panjang lebar aku tadi tu, tak wujud lagi lah isu kalau kata main dekat liga luar tak ada cara sebenarnya untuk kita terus bersaing dalam liga juara-juara sesuatu benua tersebut. Nampak tak ke situ? Anda minta fakta, saya bagi fakta dekat anda. So, as a conclusionnya guys, sebenarnya benda ni isu lama, video lama dah pun. Tapi masih ramai lagi yang tak tahu benda tu sebenarnya dah basi. And aku sendiri pun rasakan aku tak perlu pun buat video ni at the first place. Sebab yelah, benda dah lama. Cuma bila benda semakin melampau, orang mula DM aku secara personal, attack aku, cakap itu ini pasal family aku bagai. Aku rasa benda ni dah tak patut lah, dah jadi di luar kawalan. Tapi apa-apa sekalipun, buat fans-fans pasukan JDT serta TMJ, pemilik pasukan JDT, sekiranya ada tersilap kata, terkasar bahasa sepanjang aku buat video dalam YouTube aku ni, ataupun statement aku yang kembali viral tu, korang rasa sakit hati, kat sini sempena nak raya ni, aku minta maaf banyak-banyak. Dan aku berterima kasih juga untuk insan yang telah re-upload konten ni demi untuk mencari view, ataupun aku tak sure lah apa sebenarnya yang dia nak. Sebenarnya anda bukan sahaja berjaya untuk membuatkan peminat-peminat bola sepak, terutamanya JDT, mengecam saya dalam bulan-bulan yang mulia ni.
Ramai yang buat dosa. Tapi dalam masa yang sama juga, korang telah membuatkan aku menerima interaction yang cukup-cukup tinggi di YouTube dan juga TikTok. Dalam masa yang sama juga, meningkatkan aku punya subscriber serta view. So dekat sini aku ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat korang semua. Nasihat aku satu je lah geng. Kita ni tengok bola cukuplah sekadar meminati atau menyanjungi sesebuah pasukan tersebut. Tapi tak payahlah buat sampai macam kita mengagung-agungkan pasukan tu. Macam kita sembah pula pasukan tu. Aku cakap macam ni kau jangan duk edit. Sebanyak konten-konten yang panjang tapi bila dipendekkan ni memang akan buatkan orang misleading, orang salah faham dan sebagainya. Jadi aku minta korang semua bertenang, bersabar. Sekali lagi, kalau kata aku dah buat silap, aku dah buat salah, aku salah kata ataupun korang sakit hati dengan konten-konten aku menyusun 10 jari memohon kemaafan lah daripada korang. Klise lah benda ni. Aku minta maaf je lah, senang cerita. Okey lah kan, aku rasa takat tu je lah aku buat video kali ni. Penat lah bulan-bulan puasa petang, tunggu nak berbuka macam ni, merepek pula kat korang. Kalau korang rasa korang ada pendapat yang sedikit berbeza ataupun apa-apa je lah korang nak cakap mengenai isu ni, sudikanlah untuk komen di bahagian bawah. Jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni geng dengan like, share, subscribe A2M Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku geng. Assalamualaikum. Lupa nak bagi tahu. Orang yang doa-doakan TMJ angkut aku bagai, kau tenang, kau relax. Sekarang ni aku dah minta dekat TMJ untuk jumpa dia, untuk interview dia. Kata dia nak angkut aku, mungkin ni sangat terbaik lah sebab aku macam ulur leher aku kan. So korang tunggu apa lagi? Korang PM lah TMJ supaya dia terima pelawanan aku tu. Dah ciao ciao.